Dua surah ni, siapa yang baca dia, amal dia, jadi pendinding ataupun jadi penyelamat, jadi peguam bela. Di dalam kubur jadi peguam bela, di padang mahsyar jadi peguam bela. Tak perlu lantik peguam bela lain dah. Tak perlu banyak peguam bela dah. Ni Al-Quran ni, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah yang dihormati Tuan Imam Ayahanda Haji Mamu, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, hari ini hari yang ke 10 Rejab. Betul ya? Betul, 10 Rejab. 8 Rejab, minta maaf. Seminggu baru. Alhamdulillah. Bulan Rejab ni saya ada dua peristiwa yang saya sedih. Satu Rejab, anak Ustaz Khairul Hadi meninggal. Tok Imam kita sini, Tok Imam Tarawih, 2 tahun turut-turut anak dia meninggal. 7 Rejab, seminggu lepas tu mak Ustaz Azizul meninggal. Hari Jumaat, dua-dua hari Jumaat. Masya Allah. Anak Ustaz Khairul Hadi Jumaat malam Sabtu, dikira hari Jumaat juga. 1 Rejab. Mak Ustaz Azizul 7 Rejab, hari Jumaat. Masya Allah. Hari ini 8 Rejab. Alhamdulillah. Jadi peristiwa Rejab ni bulan yang sangat mulia, yang sangat berkat. Ramai ulama meninggal bulan Rejab juga. Dan kita ni doa lah, berkat bulan Rejab ni kita tak lalai. Yang mana Nabi SAW ajak doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami di bulan Rajab, berkatkanlah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kena amal doa ni, jangan tinggal tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala bagi berkat di bulan Rajab ni, sebab kita dah masuk gerbang bulan Ramadan. Jadi kalau orang masuk bulan Rajab ni keadaan lalai, dalam keadaan tak bersedia, dia masuk dalam Ramadan dalam keadaan na'udzubillah min zalik, tak bersedia juga. Tak boleh nak buat semaksimum yang mungkin untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Tasawuf Haraki, karangan musannif hafizahullah taala Ustaz Muqtasni. Muka surat apa tuan-tuan? 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, qala musannif hafizahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Quran sebagai pembela, tajuk dia. Wa in kuntum fi raibin. Al-Quran amalkan dia. Oh, kitab ni kitab lain ni. Ni kitab saya ni apa, edisi Seman Teman Perjuangan. Sila ambil. Tak sama. Tak sama. Kalau ini edisi Teman Perjuangan. InsyaAllah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Sambung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, Al-Quran itu adalah sinar yang tidak pernah malap, apatah lagi padam. Yang ini saya rasa dah baca dah, namun semuanya gagal. Al-Quran adalah mu'jizatul kubra yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat.
Al-Quran tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang dipindah robek, diubah-ubah ayat, dan umat nabi-nabi terdahulu. Hal ini dijamin secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya Al-Quran. Al-Quran ni tentang, masih lagi cerita cinta Allah dan cinta kerana Allah, tentang cinta Al-Quran, amal dengan Al-Quran. Dan hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni duduk bulan berkat ni, bulan Syaban, bulan yang ulama kata bulan Syaban ni bulan Syahrullah, ada yang kata hadis Syahrullah, bulan Allah, dan bulan Syaban bulan Nabi SAW, bulan Ramadan bulan umat aku, iaitu Al-Quran. Dan 2 hari lepas ada seorang pelajar khatam di tempat kami. Dia hafal Quran 7 tahun, tuan-tuan. 7 tahun. Menyebabkan Allah Ta'ala nak pilih dia. Kami ni, Mahat Tafiz kami 4 tahun. Tawaran diberi 4 tahun. Masuk tingkatan 1, tingkatan 4 khatam. Ataupun lebih awal. Tapi dia ni tingkatan 4 tak khatam, tingkatan 5 tak khatam, sampai umur 19 masuk 20. 7 tahun hafal Quran. Ni antara Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran juga, ayat yang mentafsirkan ayat bi ayat. Dalam surah Al-Fatir Allah Ta'ala sebut, summa awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah zalika huwal fadlul kabir. Ayat ni menceritakan Allah Ta'ala kata, summa awrasnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Kami wariskan Al-Quran ni pada hamba-hamba Allah yang terpilih. Tuan-tuan, ya Allah Ta'ala sebut ni, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semua kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami lah yang menjaga dan memelihara dia, Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebut ayat yang lain, Allah Ta'ala kata Al-Quran ni Allah Ta'ala bagi dekat orang-orang yang terpilih. Siapa dia, tuan-tuan? Orang yang terpilih ni kita semua lah, insya-Allah. Macam mana kita nak asal kita terpilih? Orang yang baca Al-Quran, muamal Al-Quran, mencintai Al-Quran. Allah Ta'ala kata orang yang terpilih di kalangan hamba aku, yang aku wariskan Al-Quran. Allahu Akbar. Faminhum zalimun li nafsihi. Dan orang yang terpilih ni ada 3 golongan, kata Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan orang yang memelihara Al-Quran ni. Yang pertama dia golongan faminhum zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dia baca Quran, tapi dia amal Al-Quran, tapi dalam masa yang sama masih lagi Allahumma salli ala sayyidina menzalimi diri sendiri, buat benda yang Allah Ta'ala larang dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata jangan makan riba, jangan makan rasuah, jangan mencuri, jangan berzina. Masih lagi dia buat. Ni golongan yang pertama. Macam tu juga ulama tafsir, ulama sebut. Kan dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan, tak sampai Ramadan lagi. Tapi nak cerita dah. Kan Imam Ghazali kata ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Maksudnya macam tu juga orang yang waris Al-Quran ni, orang yang ahli Quran ni. Ada orang yang awam, macam kita orang awam, cinta Al-Quran, tapi masih lagi dilaknat oleh Allah dengan Al-Quran juga. Maknanya ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang baca yang masih langgap perintah Allah. Na'udzubillah min zalik. Ni zalimun li nafsihi, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir. Muqtasid ni apa? Pertengahan. Dia baca Quran, dia cinta Al-Quran. Dia taat, maksiat. Na'udzubillah. Maknanya dia pertengahan. Hak tu pun kita juga. Masya Allah. Kadang-kadang baca dok, kadang-kadang taat pun dok. Na'udzubillah min zalik. Nah, abang kata pertengahan, awam pun dok, khusus pun dok. Khusus bil khusus apa dia?
orang yang sabiqul bil khairati biiznillah, dengan izin Allah dia ni mendahului kebaikan, kebajikan, baca Al-Quran, amal Al-Quran, taat sepanjang masa. Seolah-olah umpama daripada cinta Al-Quran ni daripada hati, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni yang kita nak tanam, cinta Al-Quran ni biar daripada dalam hati. Orang yang kalau cinta Al-Quran ni dia main daripada hati, tuan-tuan, sepanjang masa dia akan sentiasa mendahului kebaikan. Dia akan buat baik. Macam mana nak buat baik ni? Sebab apa? Al-Quran ni bangun-bangun tidur, tuan-tuan. Bangun-bangun tidur dah baca Al-Quran dah. Sabiqum bil khairat biiznillah, dengan izin Allah. Tu Abu Syekh Imam Isa Al-Ma'sarawi. Ulama lah ni, ulama qari lah ni. Hakim qari lah ni. Musabaqah ke, tilawah ke, peringkat Malaysia dia akan main jadi ketua hakim. Dia kata apa dia? Al-Quran ni, umpama dia orang yang hafiz Quran, orang yang hafal Quran, kalau dia tak buat macam keperluan sembahyang, macam sembahyang, setiap kali sembahyang, kalau dia tak sembahyang, dia tak rasa sempurna iman dia. Dia terus tak boleh hidup. Macam tu Al-Quran. Kalau orang yang hafiz Quran, hak ni orang yang khusus. Orang yang khusus bil khusus, kalau dia tak buat Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari 3 juzuk, maka dia dah hilang dah Al-Quran dalam diri dia. Hilang dah keberkatan dalam hidup dia. Sabiqum bil khairat biiznillah, tak ada dah kebaikan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ni dia main pada hati, tuan-tuan. Tu kita ni kena baca Al-Quran setiap hari. Bukan takat baca Al-Quran, amal Al-Quran. Syekh Isa kata, Syekh Isa Al-Ma'sarawi ni kata, kena baca Al-Quran ni macam mana kita sembahyang setiap hari. Baca Al-Quran, baca sebanyak tu. Setiap kali sembahyang baca Al-Quran, setiap kali sembahyang baca Quran. Kalau macam tu, sabiqum bil khairat biiznillah, zalika huwal fadlul kabir. Ni satu kurniaan Allah yang besar. Orang yang hidup dengan Al-Quran. Dan orang yang tanda dia cinta Allah, dia amal dengan Al-Quran. Isi Al-Quran, dia hidup dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, dan Allah Ta'ala, dan dia tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Ni antara para pejuang wali-wali Allah yang sentiasa mengutip mutiara Al-Quran yang penuh kasih dan cinta. Bagaimana tidak, kerana mereka adalah pemburu fadilat dan kelebihan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang waliullah ni, antara dia orang yang cinta dengan Al-Quran, cinta memburu fadilat, banyak kelebihan Al-Quran ni. Antaranya Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak. Daripada an Yazid annahu sami'a Aba Sallam يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Zaid radhiyallahu ta'ala an, bahawasanya dia mendengar Abu Salam berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abu Umamah radhiyallahu an, melaporkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Baca Al-Quran. Al-Quran ni Nabi kata antara fadilat dia bagi syafaat di akhirat kelak. Bukan takat akhirat, tuan-tuan, dunia dapat syafaat dah. Petang tadi ada orang mai dekat rumah. Dia kata dia ni ada masalah, kan? Dia cerita masalah dia. Lepas tu dia cerita macam mana penyelesaian masalah dia. Dia kata apa dia? Lah kali ustaz, saya belajar Al-Quran, selesai masalah. Dunia selesai masalah. Dah berdapat syafaat dah. Kalau tidak dia rasa macam nak selesai masalah dengan pedoman apa dia? Pi disco. Sanggup pi Pineu. Masya Allah. Nak selesai masalah, pi Sungai Petani, pi Alustaq, cari kelab-kelab malam, kan? Nak habaq kata minum arak nak selesai masalah, tak selesai masalah. Tapi lah kali jumpa Al-Quran. Al-Quran pedoman hidup. Dunia dah selamat dah, bahkan di akhirat syafi'an li ashabih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di akhirat. Nak selamat, tuan-tuan, baca Al-Quran. Al-Quran memberi petunjuk bagi orang yang sesat, kan? Orang yang nak selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran sebagai pembela
An-Nawas bin Sam'an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي بالقرآن وأهله الذي يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال النواس وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu an telah melaporkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran orang bacanya dan mengamal isi kandungannya, didahului dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-dua surah ini menghujah mempertahankan orang baca dan mengamalkannya. Allahu Akbar. Dua surah ni, siapa yang baca dia, amal dia, jadi pendinding ataupun jadi penyelamat, jadi peguam bela. Di padang, dalam kubur jadi peguam bela, di padang mahsyar jadi peguam bela. Tak perlu lantik peguam bela lain dah. Tak perlu bayar peguam bela dah. Ni Al-Quran ni, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu Akbar. Dan saya sendiri, saya pernah dengar guru saya sebut, siapa-siapa yang ada surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam diri dia, Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala hantar 2 malaikat jaga dia. Dekat dunia ni, Allah Ta'ala hantar malaikat jaga dia. Bahkan di akhirat nanti menjadi peguam bela untuk kita berhujah di pada mahsyar nanti. Allahu Akbar. Besar fadilat tuan-tuan. Dan saya dengar guru saya cerita, Sayyidina Umar kata dekat dunia ni orang lelaki kena tadabbur 2 surah Al-Quran. Surah apa? Jangan mati sebelum jangan dia mati, melainkan dalam hidup dia tadabbur 2 surah ni, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Orang lelaki. Ulama sebut Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang kedua dia, Sayyidina Umar kata, kalau orang perempuan pula kena tadabbur 3 surah. Surah apa? Surah An-Nisa, surah Al-Ahzab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah An-Nur. Cerita tentang perjuangan. Untuk tanam perjuangan, tanam cinta perjuangan untuk hantar anak fi sabilillah. Allahu Akbar. 3 surah. Tapi 3 surah orang perempuan tak panjang sangat. Orang lelaki panjang. Jadi kena panjang umur orang lelaki ni untuk khatam tadabbur 2 surah Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ni Sayyidina Umar sebut. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, fadilat orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. An Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang kelebihan yang ketiga, yang buru, yang cari fadilat. Fadilat apa ni? Fadilat, kata Sayyidina Uthman radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia di antara kamu orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Ni orang yang terbaik. Kawan saya tuan-tuan, hafiz Quran. Dia pernah fras mengajar Quran. Dia pergi mengajar Quran, dia habis alim, 8 tahun mengaji alim, mengaji hafiz 3 tahun. Lepas hafiz, lepas alim, dia pergi mengajar Quran, tiba-tiba tahfiz tu bukan pengetua dia, bukan ahli Quran. Dia nak bawa sistem Al-Quran tak boleh. Nak bawa sistem Al-Quran, ingat Quran, tulis tak boleh. Dia farah tuan-tuan. Dia pergi sama mengaji. Dia pergi Mesir 2 tahun mengaji ilmu, tambah lagi ilmu, dalam lagi ilmu Al-Quran lagi. Balik daripada Mesir, dia jadi mutawif. Dia sampai tu dia ada buka kedai, ada perniagaan. Dah lama dia berniaga, dia buka kedai, dia jadi mutawif, bawa orang pergi umrah. Lama-lama dia duduk pergi ziarah Nabi SAW. Dia terdengar hadis ni depan maqam Rasulullah SAW. Menangis dia. Aku ni bukan duduk orang yang terbaik, sebaik-baik umat Nabi SAW. Dia hafiz Quran. Jadi dia menangis depan maqam Rasulullah. Balik itu dengan asbab Rasulullah. Dia ingat hadis ni, sebaik-baik umat aku orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Berhenti habis, jual perniagaan dia. Dan dia mengajar balik tahfiz, Masya Allah. Dan dia buat sendiri tahfiz tulis. Masya Allah. Sebab apa? Kadang-kadang bukan ahli menyebabkan masalah nak ajak anak-anak tahfiz ni, nak ajak pelajar-pelajar ni.
Sebab bukan ahli. Tu kena ahli dia. Ahli dia orang yang ahlullah, orang ahli Quran juga. Baru sampai matlamat untuk melahirkan hufaz, duat, yang bertakwa, yang mengamalkan isi Al-Quran. Ni antara asbab. Yang mana fadilat ni penting tuan-tuan. Kelebihan ni untuk apa? Untuk merasai besarnya fadilat, besarnya kelebihan. Dan dulu waktu saya mengaji pun tuan-tuan, belah keluarga saya, belah mak, belah ayah, semua orang kata nak kerja apa, nak jadi apa. Al-Quran ni ada apa jaminan? Apa jaminan hang hafal Quran? Apa jaminan hang mengaji agama? Lah ni baru tahu. Lah ni baru tahu dunia dulu dengan lah ni makin cabaran dia makin hebat. Kalau anak-anak tak hantar agama, takut akhir zaman ni. Nauzubillah min zalik. Takut akhir zaman ni. Mudah sangat putus asa dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah. Padahal besar semua Al-Quran ni. Allah Ta'ala bagi jaminan. Orang yang terbaik, Nabi sendiri sebut. Ada lagi kalam yang lebih baik, melainkan lebih baik daripada kalam Rasulullah SAW. Orang yang terbaik, mengaji Quran, hafal Quran, lepas tu amal Al-Quran, mengajar Al-Quran pula. Allahu Akbar. Ni yang terbaik, kata Nabi SAW. Nak apa kata, dia orang yang dapat hidayah, ni dengan fadilat. Dengan fadilat ni kita rasa semangat. Tak putus asa. Dulu saya macam tu juga. Keluarga duk tekan. Saya pun habaq kat ayah tak mau mengaji tahfiz. Tak mau mengaji sekolah agama. Tak ada masa depan. Konon tak ada masa depan. Habaq kat ayah tak ada masa depan. Bonti. Ayah kata, tapi ayah saya cengih tuan. Cengih nak mampus. Saya duk ingat ke tok guru cengih dah. Ayah lagi cengih. Duk ingat lari daripada mulut singa, balik selamat dah. Dok, apa ada mulut boya kat rumah. Balik kena rimbuk lagi. Saya dapat hidayah tuan-tuan tahu waktu bila? Waktu 25 juzuk dah hafal Quran. 25 juzuk saya hafal, baru saya sendiri ikhlas kerana Allah tuan-tuan. Sebelum tu tak ikhlas kerana Allah. Duk merontok, duk katok semen setiap hari, sakit tangan-tangan. Duk katok semen, geram kat ayah. Buat apa ayah aku hantar aku metafis? Tok nenek, tok menakan, pok menakan, kata tak ada masa depan. Nak kerja apa, nak makan apa, nak buat apa. Rasa macam tak ada harga, tak ada nilai. Tapi waktu 25 hafal 25 juzuk baru dapat hidayah. Patutlah saya mengaji kat Mesir dulu. Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut. Orang tanya dia kan ulama tafsir. Orang tanya dia, Syekh Mutawalli, ayat apa yang hang payah sekali nak tafsir dalam Al-Quran ni? Syekh Mutawalli Sya'rawi ni meninggal tuan-tuan, 1 juta orang mengiringi jenazah dia. Allahu Akbar. Mulia dia. Mengajar Al-Quran. Masuklah RTM tiap-tiap hari. RTM cerita tafsir Quran. RTM Mesir lah. Dia mengajar. Anak murid juta orang, ribuan. Pemerintah tanya dia, orang tanya dia, Tok Guru, ayat apa yang paling payah Tok Guru nak tafsir? Dia kata, tuan-tuan tahu ayat apa tuan-tuan? Dia kata ayat ikhlas. Ayat ikhlas ni lah yang payah aku nak tafsir. Ayat ikhlas dalam Quran apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Antaranya, mukhlisin, ikhlaskan diri dalam kerja agama ni. Kalau hang ikhlas, Allah Ta'ala bayar lebih daripada tu. Dia tak arti nak tafsir ikhlas ni. Tuan-tuan, tu orang ikhlas ni Nabi kata kat Julaibi kan. Tuan-tuan pernah dengar cerita Julaibi? Anta minni wa ana minhu. Waktu Julaibi meninggal mati syahid, Nabi kata, hang Julaibi, hang daripada aku daripada hang, sebahagian daripada hang. Sebab apa dia? Sebab dia ikhlas. Orang yang ikhlas sungguh tuan-tuan. Kita macam tu lah tuan-tuan. Baca Quran ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Saya lepas tu 25 juzuk, saya ikhlas kerana Allah. Saya nak ingat Quran, saya nak hafal Quran. Selepas saya ikhlas tuan-tuan, saya rasa dunia ni dan seisinya tak ada nilai langsung. Tak ada nilai langsung. Orang yang ingat Quran 30 juzuk lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Betul kata Nabi SAW. Bahkan saya kahwin pun, saya rasa kecil lagi. Saya dapat anak yang pertama pun, saya rasa kecil lagi. Saya kaya pun, saya rasa kecil lagi. Nikmat Al-Quran ni, manis sungguh tuan-tuan. Tak tahu nak habaq. Kalau saya boleh transfer tuan-tuan, saya transfer tuan-tuan. Tuan-tuan bayar saya berapa juta pun. Nak suruh tuan-tuan bagi rasa tahu nikmatnya mana Al-Quran ni. Yang Nabi SAW sebut. Tu saya ni, tiap-tiap hari saya sebut kat pelajar. Saya dulu, lepas saya jadi mudir, saya dah pegang jawatan tertinggi dalam sekolah sebagai guru besar. Guru besar ni tak perlu mengajar dah. Urus bahagian dalam dan di luar, bahagian pentadbiran, bahagian
bahagian dia urusan banyak. Saya pegang dari mudir, tok guru saya mai daripada Shah Alam. Tok guru saya sayang, sangat sayang. Dia mai tengok saya, dia kata, Rahim, jangan berhenti mengajar Quran. Dia kata pada, kalau hang kejar dunia, tak ada masa. Sehingga hang takkan ada masa dengan Al-Quran. Saya tok guru mai, saya kata, saya tak jawatan, tak apa. Saya jadi guru biasa. Saya nak mengajar Quran. Saya nak jadi orang yang duduk dengan Al-Quran. Kalau kita dah tak ada masa pegang jawatan, pegang. Kita ni kalau pegang jawatan, tuan-tuan, pegang jawatan, kejak dunia pula tak terkejak, tuan-tuan. Tak ada masa dengan Al-Quran. Sampai bagi 48 jam pun tak ada baca Quran. Tok guru mai tengok, jangan tinggal halaqah Quran. Saya pegang halaqah Quran, tuan-tuan. Memang saya tak ada masa, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tahu, saya mulang waktu bila? Waktu saya tasmek anak-anak murid. Waktu tua saya mulang. Tak ada masa dah. Sebab apa? Sebab dunia ni, tuan-tuan, kalau kita kejak dia, dia akan bagi kita apa? Tak ada masa untuk agama, untuk akhirat. Tak ada masa untuk baca Quran. Na'udzubillah min zalik. Tu Sayyidina Anas, tu kata Abdullah Al-Haddad kata, orang yang kejak dunia hilang agama dalam diri dia. Orang yang kejak dunia dan pangkat jawatan dekat dunia ni hilang agama, hilang harta. Na'udzubillah min zalik. Harta yang paling besar apa dia? Al-Quran. Ni harta paling besar, tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah kejak dunia. Tuan-tuan jangan kejak jawatan dunia. Jawatan dunia ni sementara, tuan-tuan. Tuan-tuan kejaklah Al-Quran. Fadilat dia sangat besar. Orang yang melazimi Al-Quran, hidup dia realiti diberkati. Realiti diberkati. Takkan susah, takkan miskin. Sampai bila-bila. Bukan saya jamin. Allah yang jamin. Ini kelebihan Al-Quran daripada mulut Nabi SAW. Tuan-tuan yakin tak, tuan-tuan? Tuan-tuan tak yakin malam ni saya penuh semangat ni, tuan-tuan. Masya Allah. Nak syarah ni Masya Allah besar. Ni lagi fadilat lagi. Yang keempat kata Nabi SAW, orang yang diangkat oleh Allah, mengangkat martabat golongan pembaca Al-Quran. Qala Amru amma inna nabikum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala mengangkat martabat seseorang golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan asbab Al-Quran. Allah Taala angkat kita ni dengan Al-Quran, Allah Taala hina pun dengan Al-Quran. Tuan-tuan tengok berlaku perang Uhud kan, banyak orang hafiz Quran meninggal. Nabi kata lebih 70 orang meninggal di kalangan sahabat meninggal. Perang Uhud ni di kalangan hafiz Quran. Nabi kata utamakan hafiz Quran, yang hafal Quran banyak dulu masuk kubur. Nabi tok Al-Quran, mulia Al-Quran ni, mati pun Allah Ta'ala angkat martabat dia. Bahkan pemimpin macam tu juga. Saya ingat dulu almarhum Tok Wun Ali sebut, kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin hafiz Quran. Bukan biasa-biasa hafiz Quran. Kalau tak hafiz Quran, lah ni pemimpin bukan hafiz Quran, baca Quran pun tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Patutnya nak habaq kata bukan senang. Nak habaq kata mulianya orang hafiz Quran ni. Tu Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata, kalau aku diberi pilihan baca Quran dengan pergi berjuang, aku akan pilih baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran ni mulia di sisi Allah. Nak habaq kata tu mazhab ni banyak. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri ni dia tak sampai kat kita. Sampai kat kita ni apa dia? 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali. 4 mazhab ni mai jalur daripada sahabat juga. Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, semua daripada sahabat. Nak habaq kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak habaq kata pentingnya martabat orang yang baca Quran ni. Allah Taala mulia dia. Ni Nabi SAW sebut. Hadis yang kelima, Al-Quran mendapat ketenangan. Hadis ni panjang sikit, saya baca terjemahan. Nak bagi masa tu tak bagi habis fadilat ni. Panjang. Hadis ni Nabi kata, Nabi SAW berkata, tidaklah berhimpun satu kaum di dalam sebuah rumah. Majtama' qaumin fi buyutin fi baitin min buyutillah. Allah Nabi kata,
tidak berkumpul dalam sebuah rumah daripada rumah Allah, melainkan orang yang baca mereka itu akan kitab Al-Quran. Al-Quran, baca Al-Quran. Himpun ni nak dapat berkat, antaranya mesti baca Al-Quran. Dan mereka mempelajarinya, melainkan Allah Ta'ala menurun keterangan kat mereka. Tuan-tuan, nikmat apa lagi nak tenang tuan-tuan? Tuan-tuan dengar orang baca Quran, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan tenang hati tuan-tuan. Tenang hati tuan-tuan. Tapi kalau kita ni tak baca Al-Quran, tak dengar orang baca Quran, tak tenang hati, hidup tak ada keterangan. Ni Nabi SAW sebut, antara fadilat membaca Al-Quran, mendapat keterangan. Dan Allah Ta'ala turun keterangan. Allah dan dicurahi rahmatnya. Rahmat kasih sayang Allah. Rahmat Allah Ta'ala ni pun dia ampunan. Allah Ta'ala kalau ampun dosa kita, masuk syurga kita tuan-tuan. Tapi kalau tak ampun dosa kita, masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, tu kata penting ampun ni. Tuan-tuan tahu tak ayat waktu saya ingat almarhum Tok Gurundin, dia ceramah, dia kata apa dia? Jibril jumpa Nabi SAW. Muhammad, hana apa umat hang kenal hang wahai Muhammad? Nabi kata, aku ni yatiman, aku anak yatim. Wa miskinan, aku anak orang miskin. Hang tak mau ke kenal macam Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Umat dia kenal, umat hang pun kenal Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah. Hang tak mau ke hang jadi macam Nabi Musa, umat dia kenal dengan Kalimullah, yang berkata-kata. Hang tak mau ke jadi macam Nabi Isa, disebut dengan Ruhullah, Ruh Allah. Nabi kata pada, ana abdi, aku ni hamba. Ayat hamba ni tuan-tuan, makam hamba ni makam yang paling tinggi tuan-tuan. Ya Allah Ta'ala sebut, anta habibi, kamulah kekasih aku. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, ayat yang pertama, sempena dengan Isra wal Mi'raj ni berlaku bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi, makam hamba. Sungguh mulia hamba tuan-tuan. Hamba ni siapa dia? Hamba ni merendah diri, merasai diri itu hamba. Tak ada apa-apa. Dan Allah, kalau kita ni kalau jadi hamba Allah, Allah Ta'ala ampun dosa kita, penuh rahmat Allah. Kita masuk syurga bukan dengan amal, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah, keampunan Allah. Tuan-tuan, ni makam hamba, harap rahmat Allah. Dan dikelilingi para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat, orang yang baca Quran, orang yang hidup dengan belajar Al-Quran, dikelilingi oleh para malaikat. Allahu Akbar. Dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka itu disebut oleh Allah di kelayak, dan nama mereka itu disebut oleh Allah di kelayak para malaikat di sisinya. Nama kita ni Allah Ta'ala sebut dekat malaikat. Di langit Allah Ta'ala sebut, ni nama sepulan-sepulan. Mai mengaji Al-Quran, mai mengaji kitabullah, dengar kalam Allah, tazkirah, cerita tentang kebesaran Allah, Allah Ta'ala sebut. Allahu Akbar. Ni antara nikmat ketenangan. Lagi Al-Quran lagi yang keenam, iaitu boleh memperelokkan bacaan, mendapat kebaikan. Membaca dan memperelokkan bacaan, mendapat kebaikan. Disebut oleh Nabi SAW, yuqal li sahibihil Quran iqra'u wartaq warattil kama kunta tartil fid dunya fa inna munzilatika inda akhirah inda akhiri ayatin taqra'uha, atau kama qala Nabi SAW. Daripada Abdullah bin Amru al-As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, satu masa nanti akan dikatakan kepada orang baca Al-Quran, bacalah, perbaikilah dan memperelokkan bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan di dunia. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhirat ayat yang engkau baca, di akhir ayat yang engkau bacakan. Wartaq, Allah Ta'ala kata, wartaq warattil kama kunta tartil fid dunya. Yang mana hang belajar Quran dulu, hang baca Al-Quran bagi elok. Bagi elok baca Al-Quran macam mana? Tajwidul huruf wa ma'rifatul uquf. Baca betul dengan tajwid dan tunai tajwidul huruf dengan betul tajwid apa dia? Menunaikan hak-hak huruf. Hak-hak huruf sebut bagi elok. Memang betul kita ni kena belajar. Saya pun belajar pergi Mekah baru ni. Tok Arab tegak tuan, pergi haji. Tok Arab tegak. Dia kata, ustaz, saya jadi imam dekat hotel Aziziyah
Saya duduk dekat hotel Azizia sebelah hari. Saya jadi imam dekat hotel tu. Jemaah daripada Malaysia ni, dua hotel yang besar tu, lebih kurang 300 jemaah. Mereka sembahyang kat situ. Mereka sembahyang. Kita imam, Tok Arab pun ikut sembahyang sekali dengan kita. Hotel Azizia ni, hotel ni buka waktu musim haji je. Bukan musim haji pun tak buka. Mereka ceritalah. Jadi mereka bagi kita imam. Kita imam yang duduk belakang tu Tok Arab main-main dengan kita. Dia kata, Ustaz, dia kata bukan ma, dia kata ma. Dia bagi lahjah Arab tu sampai tengah tu kita kena belajar lagi. Dia kata jangan bunyi ma, dia kata bunyi ma. Dia macam buka mulut tu, ma itu. Lahjah Arab tu. Mana kita nak belajar, oh macam tu. Kadang-kadang kita baca, kita tak perasan tuan-tuan. Kita nak sebut ma. Kita rasa ma tu betul dah. Bukan ma. Dia betul ma. Dia macam ma. Dia ada macam, dia mulut tu dia buka. Dia lahjah Arab. Dia sebut saya. Saya orang putih, saya pun tiap-tiap kali kita Maliki Yaumiddin tu kita dah perkemah betul lah. Dia kata, lepas tu dia kata, Ustaz sini. Okey. Tak apa. Nak habaq kata elok bacaan. Sampai di akhirat nanti fa inna munzilatik, Allah Taala bangun kita di akhirat nanti. Ayat mana yang terakhir kita baca kat dunia nanti? Maknanya tinggi sungguh. Allah Taala angkat darjat, Allah Taala perelokkan orang yang terus belajar Al-Quran. Memang Al-Quran ni ngaji sampai Nabi suruh kita baca Al-Quran ni lahjun Arab, lahjah Arab. Bukan lahjah Melayu. Melayu ni cakap, saya dah ingat Tok Guru Haruddin pun cakap macam tu juga. Saya selalu dengar. Kalau Tok Guru kata kat pan kan, kullu man 'alaiha pan. Pan tu orang Melayu lah. Pan, bukan pan, fan. Bahasa lahjah Arab tu, huruf fa. Fa di atas fa bunyi fi fu, ma mi mu. Dia tak bunyi ma. Dia bunyi ma, mi mu. Tu lahjah Arab. Kadang-kadang kita belajar tapi kita tak perasan dalam tarbiyah kita, dalam kita duk amal. Tok Arab tengok, dia kata bukan ma, dia kata ma. Sedap, dia lembut sikit. Jadi belajar berterusan. Dulu saya kenal dengan Ustaz Lah Jusuh. Dia kata hang duk baca alaihim apa? Alaihim. Ha kasrah bunyi hi. Pukul mim bunyi him, bukan bunyi him. Saya kata tengok dengan Tok Guru Ustaz Abdullah Jusuh dulu, almarhum. Tok Guru Quran. Saya baca Al-Fatihah dia seminggu tuan. Qiyau tuan. Seminggu tahsin betul yang dia. Qiyau. Tiap hari qiyau. Dia kata apa dia? Ni anak murid siapa? Saya kata anak murid Ustaz Daud Al-Mukri. Oi, Ustaz Daud tu anak murid aku yang paling baik, dia kata. Di kalangan yang terbaik. Ustaz Daud tu dia main mengaji kat Perlis dulu. Dia mengaji tahfiz Perlis. Ustaz Lah atau Tok Guru mengajar. Dan saya pergi mengaji dengan dia. Dia tu waktu Raja meninggal dulu, dia baca Al-Quran 30 juzuk dalam radio Perlis. Antara dia Ustaz Daud Al-Mukri. Dia dapat gelaran Al-Mukri. Jadi saya mengaji dengan dia. Dia kata, awak hang teruk lah. Dia kata, tu patut Tok Guru suruh saya pergi jumpa Tok Guru dia. Terus belajar Al-Quran ni. Makin elok lagi belajar, lagi kita tak tahu. Dari segi bacaan pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Tok Guru tengok katok-katok, qiyau-qiyau, baru dah elok sikit. Tu pun tak sedap mana lagi. Kena mengaji lagi. Macam tu, saya panggil petang tadi, saya panggil ketua kumpulan Faiz, Ustaz Azwan. Main mengajak vokal budak-budak ni. Sebab 28 bulan ni nak buat majlis ihtifal. Sempena dengan kenduri kesyukuran sekali lah. Meraihkan budak-budak yang berjaya. Lepas tu saya nak pergi umrah. Saya nak bawa jemaah pergi umrah. Jadi buat kenduri 28 bulan ni. Jemput semua orang. Satu polis saya jemput. Nak main tu tak tahu apa. Tapi masa dia pukul 12 sampai pukul 3. Kalau lebih pukul 3 tak ada habis. Tadi saya pergi lepas Zohor mati pun habis kenduri rakyat. Pergi Zohor sana pun habis dah. Jumpa ramai YB kawan-kawan. Dia kata takat kenduri rakyat, takat mula pukul 12 sampai habis. Saya pukul 12 sampai pukul 3 tuan-tuan. Pakat-pakat mai insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, setiap huruf daripada pembacaan Al-Quran
Baca bagi habis sikit. Ni hadis Nabi SAW. Setiap huruf baca Al-Quran akan mendapat 10 ganjaran pahala. Setiap huruf 10 pahala. Dalam sembahyang 70 pahala. Dalam wuduk 50 pahala satu huruf. Dalam sembahyang 70 hingga 100 pahala. Waktu bulan Ramadan berlipat kali lagi ganda. Allahu Akbar. Nabi SAW sebut, sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 pahala. Aku tidak sebut alif, lam, mim ialah satu huruf. Melainkan Nabi kata, setiap satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Allahu Akbar. Alif, lam, mim dah 30 pahala kita dapat. Tuan-tuan. Kalau malah juga tuan-tuan sebut nun. Dalam Quran ada surah Al-Qalam. Nun. Satu ayat 10 pahala. Itu malah. Kalau malah juga, mati . Tak ada ayat yang paling pendek dah dalam Quran. Nampak tuan-tuan? InsyaAllah kita sambung nanti sedikit kisah Umar Al-Khattab tentang Al-Quran. Hebat Umar Al-Khattab ni. Langkau sikit. Tak baca dah yang tu. Kita baca hadis Nabi, kita baca Al-Quran. Kita ambil tu cerita ibrah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab Sayyidina Umar ni zaman dia, zaman khalifah nak Ramadan dah dekat kan. Yang berlaku 20 rakaat ni dia hazi bid'ah. Dia kata ni dah sebaik-baik bid'ah dia kata. Hak yang Nabi SAW tak buat. Saya cerita pada minggu depan insya-Allah.